Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Go 4 hari ini akan bincangkan tentang assignment kami bertajukkan Appeal and Tax Audit berfokuskan kepada case study. Case study kami iaitu bertajukkan tentang Kim Case Tax Audit Solution Win Major Ruling at Tax Court. Case study kami seorang wakil berjaya yang mencabar penafian Kanada terhadap potongan cerai pejabat rumah mereka. Mereka menyediakan rekaman majikan mereka memerlukan sebahagian daripada rumah mereka untuk pekerjaan. Kantor mereka kemudiannya berujar bahawa klausul sama dalam Undang-Undang Cukai harus ditafsirkan untuk melayakkan pejabat rumah berdasarkan penggunaan utama dan bukannya memerlukan wahana dan penggunaan perniagaan sepenuh. Hakim bersetuju dengan tafsiran baru ini dan membenarkan potongan itu. Presiden ini kini membuka pintu kepada lebih ramai pekerja jauh Kanada untuk melayakkan diri untuk potongan pejabat rumah, membatalkan tafsiran sempit yang sebelum ini menjadi kes cukai yang serupa. Kes ini bertumpu pada pengenalan bukti yang mewajarkan penggunaan pejabat rumah bercampur dan meyakinkan hakim untuk menerima pakai bacaan yang lebih fleksibel terhadap teks undang-undang yang tidak jelas untuk memihak kepada pembayar cukai. Selamat pagi kepada Dr. Amira binti Jamil. Saya Hariharan Ibn Aden. Nombor metrik adalah A23B1324. Saya akan terangkan sedikit serba tentang kes Kim ni. Apa sebenarnya Kim case? So, Kim adalah seorang wakil jualan di sebuah company. So, bila dia nak buat income tax dia punya, so dia pun masukkanlah perbelanjaan yang dia lakukan di rumah dia, di mana sebagai rumah dia tu dia gunakan untuk pejabat lah, sebagai pejabat. So dia masukkan semua perbelanjaan yang dilakukan di pejabat di rumah tu dalam tax deduction. So apa yang berlaku adalah Canada Revenue Agency ini dia pun menolak lah bahawa yang penolakan ni dia tak boleh masukkan dalam tax deductible. So apa yang dia buat, dia pun bawa perkara ini ke tax court lah. So apa berlaku di sana, accountant tim ni dia berucap bahawa klausul yang tidak jelas dalam undang-undang cukai harus ditafsirkan untuk melayakkan pejabat rumah ni berdasarkan penggunaan perniagaan utama dan bukannya memerlukan 100% penggunaan perniagaan sepenuh masa. So, hakim pun bersetujulah dengan tafsiran accountant tu, yang tafsiran baru ni, dan dia membenarkan potongan itu. Kes ni pun menjadi satu tiang dan membuka pintu kepada lebih ramai pekerja jauh Kanada untuk melayakkan diri untuk potongan pejabat rumah ni lah, yang membatalkan tafsiran sempit yang sebelum ni mendominasi kes cukai yang serupa. Kes ni bertumpu pada pengenalan bukti yang mewajarkan penggunaan pejabat rumah bercampur lah dan meyakinkan hakim untuk menerima pakai bacaan yang lebih fleksibel terhadap teks undang-undang yang tidak jelas yang untuk memihak kepada pembayar cukai lah, iaitu Kim. Peguam CRA iaitu lawyer Canada Revenue Agency, seorang yang tegas, dan mereka nampaknya sudah bersedialah untuk menang dalam perkara ini disebabkan mereka pun dah profesional dalam kes macam ni. So mereka tu dah confident dengan kes ni, mereka boleh menang lah. So tetapi di pihak Kim pula, seorang mewakili pihak Kim, nama dia Dan White, dia bukan seorang peguam. Kemenangan ini tidak dijangka untuk peguam CRA itu, dan ia berlaku kerana
persediaan pasukan KIM ni dan saksi yang boleh dipercayai dan kes yang kukuh untuk menetapkan penggunaan rumah yang diperlukan untuk perniagaan. So pihak KIM dia bukan begitu saja menggunakan sebahagian daripada rumah dia untuk kegunaan pejabat. Dia juga melakukan beberapa perkara. Contohnya, dia menyerahkan borang T2200 yang ditandatangani oleh majikan pelanggan tu. Lepas tu dia juga membentangkan surat daripada pengurus yang menyatakan wajib menggunakan rumahnya untuk perniagaan. Hakim pun membenarkannya walaupun ada bantahan. Membentangkan kontrak pekerjaannya. Di samping itu dia juga menyediakan lakaran terperinci premis, yang itu contoh di mana tim ni dia juga mengemukakan blueprint rumah dia yang dia di mana sebahagian rumahnya digunakan sebagai pejabat untuk kegunaan perniagaan. Dia juga mempunyai gambar kawasan kerja dan peralatannya, gambar yang pejabat yang dia guna tu di rumah. Dia juga sampaikan beberapa gambar kawasan kerja lah. Dan dia juga mempunyai saksi yang menyokong setiap perkara itu. So dia setiap yang dia perniagaan yang dia lakukan di pejabat rumah tu, dia mempunyai saksi lah. So dia simpan semua dokumen macam tu lah. Okey, untuk nombor 3 pula, hujah-hujah ini menghilangkan sebarang keraguan tentang keperluan rumah pelanggan untuk perniagaan. Seterusnya, kami ingin membahaskan maksud dan tujuan perundangan tersebut. Menurut undang-undang, peluang itu hanya boleh ditolak 100% jika ia digunakan untuk tujuan perniagaan 100% sepanjang masa. Bagi kes Canada ni, rumah tersebut hanya digunakan 1 jam untuk sehari sahaja. Ini yang menganggap tempat tersebut sebagai tempat perniagaan bagi beliau. Okey, bagi bidang kehakiman pula, mereka mempertimbangkan kes tersebut berhenti sedikit untuk mengkaji status cukai pendapatan. Hakim kembali dan menyatakan ada 2 kemungkinan tafsiran. Untuk pertama, memutuskan yang terbaru dan sah. Yang pertama, hakim memutuskan memihak kepada pelanggan kami, iaitu Kanada, membenarkan perbelanjaan rumah ditolak daripada gaji mereka. Kedua, kemenangan ini bermakna wakil lain dari syarikat pelanggan kami, iaitu selain dia punya syarikat selain daripada Canada tu boleh menuntut perbelanjaan penggunaan rumah, iaitu contohlah syarikat dia punya Canada punya ni, mereka ni boleh tuntut untuk gunakan rumah ni sebagai pihak perniagaan mereka. Wakil jualan di seluruh Canada boleh menggunakan kes ini sebagai prosedur dan tafsiran akan digunakan untuk wakil bukan jualan juga. Keputusan ini dijatuhkan oleh Ketua Hakim Negara Bowman. Seterusnya kita akan lihat kepada tajuk rayuan. Seperti yang kita tahu, dunia telah beralih kepada dunia teknologi. Namun, perfailan data tentang cukai ini sikit sebanyak memberi kebimbangan kepada orang ramai, terutama kepada keselamatannya dan juga ketepatan datanya. Yang kedua adalah perkembangan cukai. Ia sikit sebanyak akan memberi cabaran kepada pihak berkuasa dan juga pihak membayar cukai, terutama untuk mendapatkan angka yang sebenar, kerana cukai ini akan sentiasa berubah dari tahun ke tahun. Dan yang tiga, transfer pricing ni dia melibatkan kepada
syarikat multinasional dan juga pihak kuasa untuk menetapkan harga yang mana harga ini akan memberikan lebih keuntungan kepada kedua-dua pihak. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Stakon Selapon, matrik nombor saya A22B1301. So, hari ini saya akan present berkaitan dengan tax audit, dan bahagian yang saya akan bentang hari ini adalah 4 kategori yang pihak berkuasa yang audit cukai itu akan pilih individu dalam 4 kategori ini. So, kategori yang pertama adalah individu yang mempunyai pendapatan kewangan yang bernilai tinggi. So, pihak berkuasa yang audit cukai ini dia akan menumpukan kepada individu yang mempunyai pendapatan kewangan yang bernilai tinggi lah, dan berpotensi membawa kepada lebih banyak audit dan pertikaian mengenai struktur kewangan, amanah dan akaun yang kompleks. Okey, kategori yang kedua, pihak berkuasa ni dia akan tumpu kepada transaksi yang berkaitan dengan cryptocurrency. So, penggunaan cryptocurrency pada zaman ni semakin meningkat dan mendorong pihak berkuasa tu untuk meneliti urus niaga, aset digital, berfokus pada pelaporan dan pencukaian keuntungan dan menimbulkan cabaran dalam penilaian lah. Kategori yang ketiga adalah usaha global untuk memerangi pengelakan cukai. So, audit cukai antarabangsa yang melibat kerjasama antara bidang kuasa dan Common Reporting Standard mungkin akan menimbulkan isu percukaian rentas sempadan akibat pertukaran data antara negara. Dan kategori yang terakhir adalah isu cukai pekerjaan. So, audit cukai ni dia mungkin menimbulkan disebabkan isu klasifikasi pekerja yang berpotensi membawa kepada pertikaian mengenai liabiliti cukai antara majikan dan kontrak bebas. Terdapat beberapa kesan yang dapat dihuraikan daripada kes tersebut. Yang pertama ialah peningkatan kos undang-undang. Rayuan dan pelaksanaan audit cukai boleh meningkatkan kos undang-undang kepada pembayar cukai dan juga pihak berkuasa yang memerlukan perkhidmatan profesional seperti ejen cukai dan pakar undang-undang untuk mengurus peraturan yang rumit dan mengemukakan hujah yang menarik. Yang kedua ialah ketegangan sumber kepada pihak berkuasa cukai. Peningkatan pertikaian mungkin juga menimbulkan cabaran bagi pihak berkuasa cukai dan ia juga menjejaskan keupayaan mereka untuk menangani rayuan dan menjalankan audit menyeluruh yang berpotensi untuk membuat kelewatan dalam penyelesaian kes. Yang ketiga ialah kesan terhadap operasi perniagaan. Bagi sesebuah perniagaan, pertikaian dan audit yang berterusan boleh mengganggu dan pertempuran undang-undang dan ketidakpastian mengenai liabiliti cukai boleh memberi kesan kepada perancangan kewangan, keputusan pelaburan dan keseluruhan strategi perniagaan. Dan yang keempat ialah keperluan untuk kejelasan dan ketulusan. Peraturan cukai yang jelas dan telus adalah penting untuk meminimumkan pertikaian dan memastikan pembayar cukai mudah untuk memahami dan mematuhi undang-undang percukaian. Sekian, terima kasih daripada kami, kumpulan Tintan, dan terima kasih juga kepada lecturer kami iaitu Dr. Amira.